إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا من فضل إليه الهادي إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, ahli-ahli jalan puasa dan semua sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, minta maaf tuan-tuan bukan di atas kelewatan ini. Malam ini insya-Allah kita akan sama-sama bacakan tafsir surah Al-Ma'un. Tafsir surah Al-Ma'un, surah yang ke-107. Kita baca dulu sama-sama surah ini. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kebarakatan kepada kita. Tuan-tuan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Alhamdulillah, suratul Ma'un. Al-Ma'un ini maknanya bantuan, pertolongan. Dalam 114 surah yang Allah Ta'ala turunkan ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW dan kepada kita semua umatnya, ada satu surah namanya surah bantuan, pertolongan. Allah Ta'ala ingin jelaskan kepada kita bahawa menjadi kewajipan kepada kita memberi bantuan, pertolongan kepada mereka yang meminta bantuan, pertolongan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, adakah kamu lihat wahai Muhammad, siapakah dia orang yang mendustakan agama? Ara'aita ini berasal dari satu perkataan ra'a. Dalam bahasa Arab, kalau kita pelajari bahasa Arab tuan-tuan, kalau kita hanya tengok saja, lihat saja, ianya biasanya digunakan dan biasanya disebut nazara. Nazara, lihat, tengok. Kalau kita tonton televisyen, biasanya kita orang Arab dia guna syahadah. Syahadah. Ada satu siaran syahadah. Syahadah tonton. Tapi kalau kita gunakan ra'a, ara'aita, ianya memberi makna yang mendalam. Lihat, tenung dan fikir sekali. Ini hebatnya bahasa Al-Quran. Kalau kita buat kajian, ianya penuh dengan kehebatan sebab maknanya yang mendalam. Jadi Allah Ta'ala tanya Nabi, ara'aita, adakah kamu lihat, kamu tenung dan kamu fikir? Rupa-rupanya Muhammad alladhi, ramai di antara umat yang dikatakan penipu kepada agama,
yang menjadi penipu kepada agamanya sendiri. Walaupun mereka itu sembahyang, puasa, keluar zakat, pergi haji, tapi sebenarnya pada hakikatnya mereka itu penipu kepada agama mereka. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala bagi tahu kita bahawa kita ni penipu Allah, kita rasa malu sangat-sangat. Sebab kita ni hamba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat dunia ni untuk kita tumpang saja. Kemudian dia kata kita ni penipu kepada agama sendiri. Kita rasa malu, tersentak jiwa kita. Kalau kita rujuk dalam tafsir Ibn Katsir, Al-Allamah Ibn Katsir mentafsirkan bahawa orang yang menjadi penipu kepada agama ini, alladzi yukadzibu bid-din, ini ialah mereka yang tidak berapa yakin kepada hari akhirat. Kalau ditanya kepada mereka, adakah alam yang satu lagi lepas alam dunia? Maka mereka jawab, ya. Ada tak pahala syurga? Ya, mereka kata ya. Ada tak dosa neraka? Ya, ada. Tapi mereka ini tidak pun berusaha untuk mendapatkan pahala syurga, dan juga tidak berusaha untuk menjauhkan diri daripada neraka dan juga dosa Allah Ta'ala. Lalu dengan kata yang mudah, Al-Allamah Ibn Katsir kata orang yang dikatakan penipu kepada agama ini ialah mereka yang tahu tapi tak buat. Tahu tapi tak buat. Berapa banyak di antara kita hari ini, berapa ramai di antara kita yang tahu tapi tak buat. Contoh, kita bagi contoh. Kita tahu bahawa sedekah itu dapat pahala yang hebat di sisi Allah. Dan Nabi suruh kita selalu bersedekah, memberi pertolongan kepada orang susah, tambah-tambah anak yatim. Satu hari itu kita pergi ke bank, kita keluarkan duit dari mesin ATM. Duit yang kita keluarkan tu adalah seteban ni tu dalam berapa ribu, 5,000 lah kan, 5,000 kan. Jadi bila kita keluar bank tu, adalah anak yatim kat luar bank tu jual takwim, jual kalender. Bila kita keluar, dia pun sapa lah kita, pakcik, dia senyum kat kita dengan harapan moga-moga kita pun tolong belilah kalender yang dia jual. Dan bila dia senyum kat kita, kita pun berbalas senyuman kepada dia. Senyum je lah. Kita hanya berjalan di hadapan dia, melintasi dia slow-slow, dan masuklah dalam kereta. Kebetulan dalam kereta tu bini kita ada. Bini kita pun tegur lah kita, kenapa abang tak beli kalender anak yatim tadi? Orang perempuan kan jiwa dia lembut. Kenapa abang tak belikan kalender tadi? Saya tengok kesian. Kalau tidak beli pun, kenapa abang tak bagi sedekah kat dia? Bila bini tegur, kita pun melenting. Sebab backing keturunan hulu balang. Hulu balang. Kita berkata, kamu tak nampak ke? Kan tadi aku dah bagi sedekah kat dia. Kan aku dah senyum. Kan senyuman tu sedekah. Bini pun backing juga. Bini keturunan Majapahit tu, Kerajaan Sriwijaya. Bini pun kata sedekah kepala otak. Kena speed. Jadi baik. Kalau sekiranya kita betul-betul yakin kepada hari akhirat, tahu bahawa pahala, ada dapat pahala, tolong bantu. Dan kita bantu ini bukan kata mereka susah. Dalam Islam, kalau kita nak bantu, kita nak bagi sedekah kepada orang kaya, boleh bagi sedekah. Tidak ada masalah, tidak menjadi kesalahan. Orang zina, orang jadi penzina, kita boleh bagi sedekah. Orang yang kaya kita boleh bagi sedekah, orang pencuri kita boleh bagi sedekah. Di mana Nabi menceritakan dalam satu hadis yang masyhur, di ketika dulu ada seorang lelaki, pada waktu malamnya dia keluar, dia pun berilah sedekah kepada orang yang tidak kenali. Mula-mula dia bagi sedekah kepada orang kaya. Dia tak tahu orang kaya. Esok hari gempa berita, orang kaya dapat sedekah. Allah Ta'ala terima sedekah dia. Besok malam dia bagi sedekah pula. Rupa-rupanya dia bagi sedekah kepada seorang pezina. Dia pun tak tahu, Allah Ta'ala terima pahala.
Malam ketiga dia bagi sedekah kepada orang pencuri dah. Dia pun tahu pun dapat pahala. Bila dia bagi sedekah kepada orang kaya, moga-moga orang kaya tu jadi dermawan. Bila dia bagi sedekah kepada penzina tu, moga-moga dia bertaubat. Bila dia bagi sedekah kepada pencuri, moga-moga dia hentikan kerja mencuri. Ini dia. Tak salah kalau kita nak bagi sedekah kepada orang kaya. Boleh, tak apa. Tuan-tuan, kalau kita nak pergi rumah orang kaya, nak bagi sedekah kat dia, bila sampai rumah dia, kita tekan loceng. Kemudian gate buka gate. Dia pun keluar, dia tanya nak, kita kata nak bagi sedekah. Nak bagi sedekah berapa banyak? RM10. RM10. Karena dia buka gate tu pun lebih daripada RM10. Nak cerita tak apa, tak ada masalah. Ini apatah lagi orang miskin, orang susah. Jadi soal kita nak bagi itu soal kita nak bagi, tak tentulah, tak kira siapa dia pun. Itu dia. Dan sedekah ni seelok-eloknya kita berilah kepada saudara kita. Nabi kata kita akan dapat pahala 2 kali ganda. Yang pertama, pahala kita bagi sedekah kepada dia sebab dia orang susah. Yang kedua, sebab kita boleh rapatkan lagi tali silaturahim. Jadi dia akan lebih sayang kepada kita. Kalau kita tak balik pun dia telefon. Tak balik ke minggu ni nak? Raya haji ni tak balik. Kalau kita tak pernah hiraukan dia, tak pernah bagi sedekah kat dia. Ada dia tanya kita, mampu pergi nak balik tak nak balik. Itu dia. Baik. Lalu Allah Ta'ala sebut, fadzalika alladhi yad'ul yatim. Di antara orang yang dikatakan penipu kepada agama itu ialah mereka yang mengherdik anak yatim. Yad'u makna mengherdik, yatim anak yatim. Kalau kita rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Alam Ibnu Katsir sebut orang yang mengherdik anak yatim ni maknanya orang yang tidak memberikan hak kepada anak yatim, yang tidak berbuat baik kepada mereka, yang tidak memberi makan kepada mereka. Yang tidak memberikan hak kepada mereka itu maknanya kita ni contohnya diamanahkan untuk jaga anak yatim. Arwah ayah dan ibu anak yatim tu tinggalkan harta yang banyak dan kita diamanahkan untuk menjaga harta tersebut. Tapi kita gunakan harta anak yatim itu untuk kegunaan kita, keluarga kita. Itu maksudnya. Berapa ramai hari ni kita orang Melayu ni terutamanya yang tolong jaga anak yatim, anak saudara ke, tapi mereka gunakan harta anak yatim tu buat macam harta sendiri. Jadi Allah Ta'ala kata mereka ini penipu kepada agama. Memang benar ramai orang ambil kesempatan terhadap anak yatim. Banyak. Kawan saya cerita tuan-tuan, di Bandar Baru Bangi, di Warta ni salah satu tempat shopping kompleks di Bandar Baru Bangi. Bila dia masuk Warta, dia tengok adalah anak yatim tu untuk minta sedekah, jual barang, minta sedekah. Dia tahu dah ada sindiket, dia boleh rasa lah ada sindiket. Lalu dia kesian tengok anak yatim tadi, oleh kerana muka anak yatim tu iras macam muka anak dia. Lalu dia pun berduduk dekat di anak yatim, dan dia nak bagilah duit tu lebih sikit. Ini kawan saya bagi tahu saya sendiri. Lalu bila dia nak bagi duit kepada anak yatim, dia kata ni duit ni pakcik bagi banyak sikit, ni untuk adik jangan bagi kat siapa-siapa. Lalu budak tu kata, pakcik bagilah banyak mana pun duit ni akan diambil oleh orang lain. Lalu kawan saya tak jadi bagi duit, kawan saya nak ajak dia pergi makan. Lalu dia kata, pakcik saya tak boleh ikut pakcik. Kalau saya ikut pakcik nanti saya kena marah. Saya ditugaskan duduk di sini. Kalau saya ikut pakcik nanti dia tengok saya, dia marah kat saya. Last sekali kawan saya pergi beli makanan, beri kat dia. Ni tuan-tuan, beramai orang ini yang ambil kesempatan terhadap anak yatim untuk kepentingan peribadi mereka ini yang kita sedihnya berpakaian seperti mana pakaian ulama. Mereka gunakan pakaian ulama, pakai jubah, pakai serban, janggut panjang. Janggut tu tuan-tuan, panjangnya janggutnya,
Nak ceritanya kalau cicak masuk dalam janggut tak jemput cari jalan keluar. Nak cerita wah tapi rupanya penipu besar lah. Ini kita rasa malu sangat-sangat. Jadi kita kena tolong bantu mereka. Kalau kita tak nak bagi duit pun, bantulah dengan apa jalan-jalan, apa cara jalan sekalipun, kena bantu dan tolong mereka. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang dikatakan penipu kepada agama itu ialah mereka yang tidak yahuddu, menganjurkan, ala ta'amil miskin, memberi makan kepada orang miskin. Ini orang miskin. Orang miskin ni cukup banyak, cukup banyak orang miskin ya. Mereka tidak memberi makan kepada orang miskin, tidak pun menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Kalau kita rujuk dalam kitab fiqh, bila kita nak bagi sedekah ni, maka hukumnya itu hukum sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut, yang digalakkan. Taraf sunat muakkad ni rendah sikit daripada wajib. Hukum bagi sedekah ni hukum sunat muakkad. Tapi bila mana orang datang minta sedekah dengan kita, dia kata dia lapar, dia nak beli makanan. Ketika itu hukum terus bertukar jadi wajib. Jadi wajib tu. Kalau orang datang minta sedekah dengan kita, dia kata lapar nak beli makanan, kita wajib bagi kepada dia. Sama ada kita bagi duit ataupun kita beli makanan bagi kat dia. Hukum itu jadi wajib. Mana-mana kita fiqh. Nasib baik depa tak tahu dah. Depa tak tahu pun nak. Kalau depa tahu, depa guna depa guna modal ni minta sedekah. Nak makan Melaka dah. Semua nak makan walaupun dah kenyang. Itu tuan-tuan memang kita kena bantu dan tolong orang miskin. Jangan kita ambil kesempatan terhadap mereka. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, saya nak cerita. Dalam bulan Ramadan baru ni, banyak orang bagi duit kat saya, memang banyak. Dan saya rasa duit orang bagi kat saya ni dah juta-juta yang orang bagi kat saya lah. Dan orang yang bagi tu orang sama macam tuan-tuan semua hidup bagi kat saya, tak putus-putus. Dan saya pun rasa terharu lah dengan kepercayaan tuan-tuan. Sebab tuan-tuan yakin bahawa saya memang buat benda tu. Saya kata saya nak buat sekolah tahfiz, nak buat masjid, nak buat pam air, saya buat. Jadi tuan-tuan pun tak adalah rasa rasa negatif terhadap saya. Tuan-tuan terus bagi. Dan duit-duit itu adanya duit zakat, duit fidyah. Dan memang banyak orang bagi duit zakat fidyah kepada saya. Bukan untuk saya agih-agihkan. Dalam bulan puasa baru ni saya rasa adalah 300,000 orang bagi kat saya. 300,000 saya rasa banyak, 300,000 tak sampai sebulan. Jadi saya agih-agihkan. Kalau orang kata duit ni ustaz agihkan kepada ustaz dapat. Bila saya dapat duit ni, saya tanya ni, duit ni nak diagihkan kepada siapa? Maka mereka kata ikut ustaz. Bila dia orang kata ikut ustaz, maka saya akan agihkan duit ni kepada orang miskin kita di sini. Miskin kita, fakir miskin kita di sini. Itu cara saya. Saya akan tanya dia. Bila dia bagi duit zakat ke fidyah ke, apa-apa saja, saya akan tanya, duit ni untuk apa? Untuk masjid pamai itu lain lah. Kalau duit zakat fidyah, untuk siapa? Untuk diagihkan. Maka ikut ustaz, saya akan bagi terlebih dahulu kepada orang miskin, fakir miskin, ibu-ibu tunggal yang miskin, anak yatim yang belajar, ikutlah ramai dalam negara kita yang susah. Kalau dia kata duit ni ustaz agihkan di Kemboja, saya akan agihkan di Kemboja. 10 sen pun saya tak agihkan di Malaysia. Itu cara saya. Itu cara saya. Baik. Dalam ramai-ramai yang saya agihkan duit zakat dan fidyah kepada mereka baru-baru ni, saya nak cerita lah Ada seorang tu saya berikan duit zakat dan fidyah kepadanya, seorang ibu tunggal. Anak 5 orang. Ada yang sekolah menengah, ada sekolah rendah, ada yang tak sekolah. Kesian tuan-tuan tak kerja, ibu tunggal tak kerja, anak ramai, susah sangat-sangat Lalu bila saya agihkan duit zakat dan fidyah kepadanya, saya bertanya dia, sebelum ni pernah ke tidak dapat duit zakat?
Maka dia kata pernah. Saya tanya dari mana? Dia kata dari Baitul Mal. Saya tanya banyak mana dapat? Dia kata adalah sikit-sikit ustaz, 1,000, 2,000. Tetapi ustaz, kalau saya dapat 1,000, saya kena campur 300 bagi kepada pegawai yang meluluskan zakat. Ini saya nak cerita ini. Kalau saya dapat 2,000, saya kena keluarkan 600 bagi kepada pegawai yang meluluskan. Itu dia. Itu nak cerita ni. Ni pegawai di Baitul Mal. Ni sebelah kanan kita. Tuan-tuan, Allah Ta'ala, duit yang dia dapat tu dah, pegawai tu dapat daripada ibu tunggal tersebut, tuan-tuan. Perempuan tu, tuan-tuan, memang hidup susah, tapi dia ambil kesempatan. Yang terima yang zakat ni pula bukan seorang, bukan 10 orang, bukan 100 orang, beribu-ribu orang. Kalau seorang tu dia dapat RM600, atas kadar 2,000 dia dapat RM600. Kalau 10 orang berapa dia dapat? Tak 6,000. Kalau 100 orang berapa dia dapat? Tuan-tuan kira sendiri lah. Kalau 1,000 berapa orang dia dapat? Saya tak tahu lah duit tu sama ada dia belanja untuk dia ke, untuk dia seorang, ataupun dia pakat ramai. Cuma saya tanya perempuan tu, kalau tak bagi macam mana? Kalau tak bagi, dia potong lah. Dia akan ambil tindakan. Kita rasa malu, rasa hina. Kalau kita dengar ada pegawai imigresen, bukan semua ni lah, segelintir jangan malu kat saya pula segelintir yang kerja di border Malaysia Filipina ke Malaysia Indonesia kan, yang buat kerja macam ni kita rasa biasa dah, biasa kita dengar. Tapi yang buat kerja ambil kesempatan ni ialah pegawai yang menguruskan zakat di tempat Baitul Mal, tempat akhirat, ambil kesempatan terhadap orang miskin macam ni. Ini yang kita rasa sedih sangat-sangat. Dan perempuan tu bagi tahu saya, terima kasih ustaz, dengan duit ini saya dapatlah beli baju raya anak saya. Saya sebelum ni dah 5 tahun dah tak beli baju raya anak saya. Dah 5 tahun tak beli baju raya anak saya. Betul, memang dia cakap betul. Satu Syawal saya akan kunci pintu rumah saya. Saya tak benarkan anak saya keluar rumah beraya dengan kawan-kawan dia. Sebab saya malu tengok anak saya tak ada baju raya. Anak orang lain baju raya, ada baju raya. Dan orang ingatkan saya tak ada kat rumah. Rupanya saya ada di rumah dengan anak-anak saya. Tuan-tuan, susah tak susah cerita. Mereka ini yang diambil kesempatan. Jadi kita kena bantu dan tolong mereka. Tolong bantu mereka yang susah, bukannya kita ambil kesempatan terhadap mereka. Ada di antara kita ni yang kerja sikit dapat banyak, ada orang tu kerja banyak dapat sikit. Kita hidup ni tuan-tuan, nasib masing-masing. Nasib masing-masing. Ada yang murah rezeki, ada yang payah sikit. Kita yang senang ni tolonglah bantu orang susah. Nabi kata orang yang tolong bantu orang susah ni, Allah Ta'ala akan murahkan rezeki dia, panjangkan umur dia. Allah Ta'ala nyatakan juga dalam Quran, dan Nabi pun nyatakan dalam hadis, cerita dalam hadis, panjang umur bagi orang yang murah, orang yang suka bersedekah. Ada satu kisah tuan-tuan, kisah benar daripada sahabat kita orang Arab Mesir. Ini kisah benar, ni beliau sendiri yang cerita. Beliau menghadapi satu penyakit kronik. Lalu beliau telah buat rawatan dengan doktor-doktor pakar di Mesir. Doktor-doktor pakar di Mesir tak dapat nak merawati penyakitnya. Lalu doktor-doktor pakar di Mesir suggest kepadanya buat rawatan di luar negara. Maka beliau pun pergilah ke Jerman. Pergi ke Jerman. Kebetulan beliau ni seorang yang ada duit. Beliau pergi ke Jerman dan berjumpa doktor-doktor pakar di sana. Lalu doktor pakar di Jerman, sebelum merawati penyakit ni, doktor pakar terlebih dahulu scan tubuhnya. Doktor-doktor pakar di Jerman mendapati bahawa dalam tubuhnya ada virus yang agak kronik dan perlu dibuat operasi dalam masa terdekat. Kalau tidak, nyawanya akan melayang. Lalu dia minta dengan doktor-doktor tersebut, dia nak balik ke Mesir dalam masa beberapa hari untuk dia nak minta maaf dengan sanak saudaranya. Dia bimbang, takut-takut ketika dia operation dia meninggal, dan dia nak langsaikan amanah yang ada padanya. Dipendekkan cerita tuan-tuan,
dalam perjalanan beliau balik ke Mesir, dan sebelum beliau sampai di rumahnya, beliau telah melalui satu kedai jual daging. Masuk azan. Oh, kita dengar azan dulu. Berbalik kepada cerita tadi. Tak habis cerita tadi. Nak dengar? Apa itu? Itu bila beliau dalam perjalanan balik ke Mesir, sebelum sampai di rumahnya, beliau melalui satu kedai jual daging. Beliau tengok ada seorang wanita tu sedang kutip pungut tulang-tulang daging yang dibuang oleh tuan kedai tersebut. Kalau di negara Arab, tulang-tulang lembu contohnya, tulang-tulang lembu tu, mereka buang untuk binatang. Mereka tak ada guna langsung, mereka buang untuk diberi kepada binatang. Cuma di tempat kita ni, kita orang Melayu ni kreatif. Kita tulang lembu tu kita buat sup tulang lah. Sup tulang. Jadi negara Arab, tulang-tulang tu dia buang lah. Jadi penjual daging tu dia buang tulang-tulang tu di tepi kedai dia. Lalu ada seorang wanita tua duk kutip pungut tulang-tulang. Dia tengok kepada wanita tu, dia kesian sangat-sangat. Lalu dia menghampiri wanita tua itu, dia tanyakan kepadanya, "Makcik, kenapa duk kutip pungut tulang-tulang yang dia buang ni?" Lalu makcik tu kata, "Sebenarnya makcik ada anak makcik di rumah nak makan daging. Makcik tak ada duit nak beli daging. Lalu makcik terpaksa kutip pungut tulang-tulang ini, dan di tulang ini ada sedikit daging yang lekat-lekat. Jadi makcik boleh balik masak untuk anak makcik." Sedih sangat-sangat cerita itu, tuan-tuan. Dia rasa kesian sangat-sangat. Di atas dasar beri kemanusiaan, dasar akidah dengannya, maka dia masuk ke dalam kedai daging tersebut. Dia bagi tahu kepada penjual daging, "Saya mahu kamu berikan kepada makcik ni 2-3 kilo daging kepadanya setiap minggu. Makcik ni akan datang ke sini tiap-tiap minggu, dan kamu berikan kepadanya 2-3 kilo daging. Dan saya berikan duit kepada kamu ini cukup untuk setahun." Setahun. Nak ceritanya, dia kesian sangat-sangat, dan dia memang seorang yang penderma, yang dermawan. Makcik tu seronok sangat-sangat. Lalu makcik tu doakan kesejahteraan hidup dia. Tuan-tuan, pendekkan cerita selepas dia minta maaf dengan sanak saudara dia dan dilaksanakan segala amanah dia, maka dia kembali balik ke Jerman. Dan bila mana doktor pakar nak buat operasi ke atas dirinya, maka doktor pakar terlebih dahulu scan tubuhnya sekali lagi. Dan bila doktor pakar scan tubuhnya, doktor pakar mendapati virus yang ada di tubuhnya tak ada, hilang. Doktor pakar dia cuma pelik. "Kamu makan apa?" dia tanya. "Kamu makan apa bila balik di Mesir baru ni?" Dia kata, "Saya tak makan apa." Jadi doktor pakar kata, "Virus yang ada pada kamu dia tak ada habis dah, hilang habis. Sekarang kamu dah sihat, kamu boleh balik." Inilah keajaiban sedekah. Ini kisah benar. Keajaiban sedekah. Allah Ta'ala akan panjangkan umur bagi mereka yang suka bersedekah, bagi kesejahteraan hidup kepada mereka, lebih keberkatan kepada mereka. Maka kita kena bantu dan tolong susah. Tolong bantu orang susah. Jangan pula kita ambil kesempatan terhadap mereka. Ini ayat nombor 3. Orang yang ketiga yang dikatakan penipu kepada agama itu ialah fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang sembahyang. Celaka juga orang sembahyang. Celaka macam mana dikatakan orang sembahyang? Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dari sembahyang mereka. Kalau kita rujuk dalam tafsir
Ibnu Kathir, Ibnu Abbas mentafsirkan. Ibnu Abbas ni seorang sahabat Nabi, sepupu Nabi yang paling hebat dalam mentafsirkan ayat Quran. Sebab beliaulah seorang-seorang sahabat Nabi, sepupu Nabi yang Nabi doakan khusus untuknya dalam ilmu tafsir. Pada suatu hari, Nabi ambil tangan Nabi sendiri, Nabi letak di dada Ibnu Abbas. Lalu Nabi doakan kepadanya, Allahumma alimul Quran wa alimul ta'wil. Ya Allah, engkau alimkanlah Ibnu Abbas ni dengan ilmu Quran dan ilmu ta'wil. Ilmu ta'wil ni dapat mengetahui perkara yang tersirat di sebalik benda yang berlaku. Contohnya mimpi. Ilmu Quran itu dapat tafsirkan Al-Quran. Maka sebab itu kalau kita buka dalam mana-mana tafsir, kita tengok tafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Ini hebatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mentafsirkan yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, fawailun lil musalli, maka celakalah bagi orang yang sembahyang itu, yang mana mereka lalai dari sembahyang mereka. Maknanya yang mana mereka lalai dari permulaan sembahyang sampailah bagi salat. Itu maksudnya. Ini tafsiran Ibnu Abbas. Bila kat takbir itu Allahu Akbar, lepas tu melayang tu dah. Ingat habis dah janda-janda yang ditinggalkan. Boyfriend dan girlfriend lama-lama, ingat berlaku dah. Nah. Ingat apa? Zaman-zaman kegemilangan dia. Dah. Zaman Pok Yeye. Dah. Zaman di tepi pantai yang indah. Dah. Ingat berlaku. Naik motor Vespa dah. Pakai seluar yang seluar sempit dah. Bonci ada darah orang. Kat tepi pantai. Ingat berlaku dah. Ingat habis. Barang kapok yang hilang 4-5 tahun lepas, ingat habis letak kat mana dah. Ingat berlaku. Tengok dah bagi salam. Ini dia. Ini tafsiran Ibnu Abbas. Bila dia lalai, dia terus lalai sampai dia bagi salam. Ini tafsiran Ibnu Abbas. Maknanya dia lalai secara keseluruhan dalam sembahyang. Inilah yang dikatakan celaka oleh Allah Ta'ala bagi orang sembahyang, dan Allah Ta'ala sebut mereka ini penipu kepada agama. Kata Ibnu Abbas, bagi mereka yang dalam sembahyangnya dia lalai, kemudian dia ingat balik kepada Allah Ta'ala, lepas tu dia datang lalai balik, lepas tu dia ingat balik Allah Ta'ala, itu dimaafkan. Sebab kita manusia ni memang tidak dapat lari daripada godaan syaitan, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana syaitan itu suka membisik-bisikkan perasaan waswas dalam dada-dada kita. Dan dia boleh masuk dalam tubuh kita ni selagi mana ada pengaliran darah. Di situ dia pergi dah. Dan dia boleh goda kita, boleh datangkan perasaan waswas kepada kita. Jadi kalau dalam sembahyang, kalau sekiranya kita lalai, teringat dah. Contohnya Allahu Akbar, lepas tu mari ingatan Allah, kain tak akak lagi nak hujan dah. Ingat apa dah? Allah kena baru ben ni baru ni dah. Kena baru ben ni. Ingat habis. Lepas tu dia ingat balik. Dia khusyuk balik. Tok guru saya dia bagi tips ya. Saya ingat lagi masa saya belajar ni, dia kata kalau kita nak khusyuk dalam sembahyang, caranya seperti mana yang dikatakan oleh ulama dalam banyak-banyak kitab. Cara yang pertamanya kita kena faham apa yang kita baca. Kalau alhamdulillah itu segala puji bagi Tuhan sekalian alam, Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Purah lagi Maha Mengasihani. Zikir yang kita baca, Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi, Maha Suci yang Maha Besar, Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi, Maha Suci yang Maha Tinggi. Kita tahu makna ni. Baik. Persoalannya, berapa ramai di antara kita yang memahami ayat Quran, yang mempelajari bahasa Arab? Jadi ramai yang tidak mengetahui bahasa Arab. Maka caranya ialah bila kita datangnya lalai, lara dalam sembahyang, maka cepat-cepat kita ingat dalam hati kita, aku ni sembahyang, aku ni sembah Allah Ta'ala, aku sembahyang, ingat aku sembahyang. Bila kita datang ingatan aku ni sembahyang, automatik kita akan konsentrate kepada kesembahyang kita. Itu kaedah yang paling mudah untuk kita tidak lara dalam sembahyang. Ingat aku ni sembahyang. Tak percaya, cuba buat lepas ni tuan-tuan. Cuba buat lepas ni tip. Baik. Itu tafsiran Ibnu Abbas. Tafsiran yang kedua daripada Masruq dan juga Abu Duha.
Mereka ini merupakan ulama-ulama tafsir yang terkenal. Abu Tuhan dan juga Masruq membahaskan dari segi bahasa. Yang dikatakan mereka yang celaka dalam sembahyang itu ialah alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka itu lalai dari mengerjakan sembahyang mereka. Allah Ta'ala sebut alladzina hum an, yang mana mereka itu lalai an, dari an tu mana dari sembahyang mereka, maknanya yang mana mereka itu lalai dari mengerjakan sembahyang, makna mereka sembahyang lambat-lambat. Kalau Allah Ta'ala maksudkan yang lalai dalam sembahyang, Allah Ta'ala tidak gunakan an, Allah Ta'ala akan gunakan alladzina hum fi maknanya dalam. Mereka yang lalai dalam, fi makna dalam. Alladzina hum fi salatihim sahun, mana yang mana mereka lalai dalam sembahyang. Tapi Allah Ta'ala tidak guna alladzina hum fi salatihim, Allah Ta'ala guna alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka itu lalai dari mengerjakan sembahyang. Ini pembahasan dari segi aspek bahasa. Itu tuan-tuan, siapa-siapa yang sembahyang lambat, itu maksudnya yang melewat-lewatkan sembahyang, itulah yang dikatakan oleh Allah Ta'ala celaka. Dan mereka ini penipu kepada agama. Zuhur masuk pukul 1 suku, asar masuk pukul 4.20, dia sembahyang zuhur pukul 4 suku. Itu dia. Dia sembahyang zuhur tu lewat lah. Kalau kita rujuk dalam kitab, ramai ulama beri pendapat, kalau 15 minit sebelum habis waktu, ketika itu namanya waktu tahrim. Kalau sekiranya zuhur asar masuk pukul 4.20, pukul 4.5 minit hingga 4.20 itu ianya dinamakan waktu tahrim. Waktu tahrim ni haram kita sembahyang ketika itu, tapi sah. Haram tapi sah. Kalau kita rujuk dalam kitab tafsir Ibn Katsir, ulama-ulama bahaskan yang dikatakan celaka bagi orang yang sembahyang ni, yang melewat-lewatkan sembahyang ni, bukan yang sembahyang dalam waktu tahrim, dalam waktu makruh pun dikira celaka. Waktu makruh tu kira bila? Waktu makruh pun lebih kurang sama dengan waktu tahrim lah. Kalau waktu tahrim 15 minit sebelum habis waktu makruh pun sama lah juga lah. Lebih kurang 15 minit juga. Kalau zuhur tu, kalau asar masuk pukul 4.20, 3.50 tu lah. 3.50 sampai 45 minit itu waktu makruh. Ini ulama bahaskan ya. Jadi siapa-siapa yang sembahyang dalam waktu tahrim, dalam waktu makruh ini, mereka lah yang Allah Ta'ala kata celaka. Bergerak ni, kita rasa tak rasa tersentak ke jiwa kita bila Allah Ta'ala kata celaka. Tuan-tuan, kalau kita nak tengok ramai orang sembahyang lewat-lewat ni, yang melambat-lambatkan sembahyang ni, tuan-tuan, kita pergi ke Sogo, di surau-surau kat bawah tu lah. Surau-surau kat bawah tu tak, tanya ada sale lah, hujung-hujung tahun kan. Kita tengok Allah ramai dekat-dekat asar, ramai macam sembahyang Jumaat lah. Ramai orang. Dan bila masuk waktu asar, adalah seorang tu dia volunteer azan, bukan Tok Bila pun dia volunteer nak azan. Bila dia nak angkat tangan nak azan, lalu ada orang kat belakang cuik dia. Relax dulu, aku tak sembahyang zuhur lagi. Tu dia. Kalaulah dia sembahyang awal dah, adakah barang tu akan naik balik harga dia? Tak ada pun dah. Tapi oleh kerana syaitan nafsu duduk goda dia sehingga dia lambat-lambatkan sembahyang. Jadi kita nasihatilah bagi mereka yang sembahyang lambat, suku yang sembahyang lambat tu, isteri kita ke, suami kita ke, wajib kita nasihatkan mereka, anak-anak kita ke, kita bagi tahu dia Allah Ta'ala kata celaka Allah, fawailul lil musallin, celaka orang sembahyang lambat ni. Dan Allah Ta'ala kata orang ni penipu kepada agama. Kalau kita rujuk dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, pada suatu hari Nabi tanya sahabat, kamu kenal tak orang munafik? Orang munafik ni susah nak kenal, tapi kamu tahu tak ciri-ciri mereka, sifat-sifat mereka? Lalu kebetulan ada seorang tu dia sembahyang lambat, dia lewat-lewatkan sembahyang. Maka Nabi kata, tilka salatul munafik, itu sembahyang orang munafik. Nabi ulang dia kali, tilka salatul munafik, itu sembahyang munafik. Tilka salatul munafik, itu sembahyang munafik. Yajlisu,
yuraqibu syamsa hatta idza kana baina qarna syaitan fanaqar arba'an la yadhkurullah fiha illa qalilan. Bila masuk waktu yajlis, dia duduk relax. Dia main WhatsApp. Dia tengok Facebook. Dia tengok Insta. Ada relax. Yajlis yuraqibu syamsa, dia tunggu matahari naik. Hatta idza kana baina qarna syaitan, bila mana matahari itu berada di antara dua tanduk syaitan, maknanya bila mana dah nak menghampiri waktu, nak habis dah. Dah nak habis dah waktu itu. Fanaqara arba'an, maka barulah dia bangun untuk dia sembahyang. Kalau sembahyang itu 4 rakaat, maka dia sembahyang 4 rakaat, tapi dia sembahyang dalam 4 rakaat itu la yazkurullah fiha, dia tidak sembahyang padanya itu, melainkan dia hanya ingat kepada Allah Taala sikit sangat-sangat. Al-Alai Ibn Katsir menceritakan dalam tafsirnya, dia sembahyang macam ayam patut berah. Ini orang munafik. Orang munafik, tuan-tuan. Jadi kita pakat beringatlah. Kita pakat beringat belaka. Moga-moga kita ni pakat jadi orang yang betul-betul mukmin, yang beriman, sembahyang di awal waktu di mana azan diazankan. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, yang mana mereka itu juga riak dalam ibadah mereka. Yang mana mereka itu juga dalam ibadah mereka. Dalam sembahyang contohnya. Kalau kita rujuk apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas, saya banyak rujukan Ibn Abbas. Ibn Abbas, tuan-tuan, mentafsirkan ayat ini, beliau menyatakan bahawa yang dikatakan orang yang riak dalam sembahyang mereka, contohnya, ialah mereka yang bila mana berada di tempat ramai, mereka pun sembahyanglah, dengan banyaknya. Bila mana mereka berada bersendirian, mereka tak sembahyang. Bila datang ke surau, ke masjid, tengok orang sembahyang sunat maghrib 2 rakaat, tapi mereka ini sembahyang sampai 10 rakaat, tuan-tuan. Dengan harapan nak suruh orang puji dia. Nak suruh orang kata dia warak, rupa-rupa sebenarnya dia warak dan wabar. Bila dia kat rumah, hayung tak sembahyang sunat. Itu dia. Itu maksud dia, kata Ibn Abbas. Jadi kalau sekiranya sembahyang di tempat ramai dengan niat nak suruh orang puji, maka itu dinamakan orang munafik. Orang munafik makna dia riak. Orang munafik, orang riak. Baik, tafsiran ulama lagi. Kalau sekiranya kita sembahyang di tempat ramai, kita datang masjid, datang surau, kita tengok orang sembahyang, kita pun sembahyang juga sunat, tapi kita tidak niat pun nak suruh orang puji. Cuma kita rasa semangat sebab terkesan dengan keadaan persekitaran. Bila kat rumah tak sembahyang pun sunat. Bila sembahyang, bila datang di masjid di surau, kita sembahyang sunat sebab pakat sembahyang sunat belaka. Jadi kita semangat, dan kita sembahyang tu bukan kerana nak tunjuk ke orang, tapi semangat tu ada. Kalau kita berada di rumah, kita tak sembahyang pun sunat. Kalau macam ni, Ibn Abbas kata, mereka ini bukan orang riak, bukan munafik. Mereka ini belum sampai lagi kepada tahap ikhlas yang sebenar-benarnya. Rasa-rasa ramai ke dalam di antara kita ni, ramai. Ramai kan? Termasuk saya. Baik. Jadi kalau kita datang ke surau, ke masjid, kita sembahyang sunat, rajin sembahyang sunat, sebab kawan-kawan sembahyang sunat belaka. Kat rumah kita tak buat apa dah. Ini bukan riak namanya. Ini belum sampai lagi kepada tahap ikhlas yang sebenar-benarnya. Orang yang ikhlas sebenar-benarnya, dia tak kira tempat ramai ke tempat seorang pun dia buat. Dan yang terakhir, tuan-tuan, yang mena'un al-ma'un, dan orang yang dikatakan penipu kepada agama itu ialah mereka yang enggan memberi bantuan kepada orang yang meminta bantuan. Jadi tuan-tuan, kalau ada orang minta bantuan dengan kita, kita tolonglah bantu mereka. Kalau tak boleh bagi duit, bagi tenaga ke masa kita ikutlah. Yang penting kita kena bagi bantuan, tolong mereka. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan, cukuplah. Tafsir dah habis dah, tuan-tuan. Kita tutup kita habis tafsir.